Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba', yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya para ahli jawatan kuasa Masjid Jami' An-Najah Padang Serai, para alim ulama, para asatizah, guru-guru, para pemimpin masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Azza wa Jal, kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama pada malam ini hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita imarahkan, untuk kita hidupkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan ibadah. Kerana itulah yang dituntut kepada kita, iaitu supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku menciptakan manusia dan juga jin dan juga manusia melainkan supaya mereka beribadat. Dan juga kita hidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu kita, Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi ilmu kita, dan kita dapat mengambil manfaat daripada ilmu ini untuk kita menyediakan bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Jadi dua perkara ini kena seimbang, iaitu antara ibadat dengan ilmu. Tak mungkin satu orang dia boleh buat ibadat kepada Allah sedangkan dia jahil. Macam mana dia nak tahu pada waktu itu dia perlu sembahyang? Contohnya zuhur, dia mesti kena sembahyang 4 rakaat sedangkan dia tidak ada ilmu. Macam mana dia boleh salat maghrib ataupun salat isyak sedangkan dia tidak ada ilmu tentang salat tersebut? Macam mana dia nak berpuasa pada bulan Ramadan kalau dia tidak ada ilmu tentang puasa? Jadi ilmu dengan ibadat dia saling memerlukan antara satu sama lain. Demikian juga ilmu. Kalaulah ada seorang yang alim tetapi dia tidak beramal dengan ilmu dia, ilmu itu tidak memberikan manfaat kepada dia. Sikit sajalah manfaat itu tetap ada, tetapi sedikit sangat. Kenapa? Kerana ilmu itu tidak membuahkan amalan. So umpama kita menanam pokok, kalau di Perlis sekarang ini tengah masuk musim harum manis, katakanlah tanam pokok harum manis ataupun tanam pokok apa-apalah, moktan ke, pokok durian ke, kita tanam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, pokok dah lebat dah, buah tak keluar-keluar lagi, daun dah lebat, rimbun dah daun tapi tak keluar lagi, tunggu sampai 10 tahun, lebat, besar dah batang pokok apa semua ni tapi tak keluar buah. Lama-lama tuan pokok ni tebang pokok tersebut walaupun pokok itu besar. Sebab apa? Sebab yang nak daripada pokok itu ialah buah dia. Daun tak apalah, daun boleh dapat daripada pokok yang lain, tapi yang tanam pokok itu sungguh-sungguh sangat, letak baja, letak macam-macam. Kerana apa? Kerana nak buah. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita telah pun masuk pada 6 Ramadan malam ini, dan kita telah pun selesai melaksanakan 5 hari fardu Ramadan, puasa fardu Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita, iaitu
khususnya seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, iaitu siapa yang berpuasa pada hari Ramadan, yakni pada dalam bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan bagi dia dosa-dosa dia yang telah lalu. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, suka saya pada malam ini, pada masa yang ada ini, untuk berkongsi suatu hadis daripada kitab Sahih Bukhari dalam bab fadlis saum, iaitu keistimewaan ataupun keutamaan ibadat puasa, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah, iaitu puasa itu adalah perisai, dikaitkan dengan perisai. Perisai ini kebiasaannya digunakan ataupun dibawa ketika hendak pergi berperang. Jadi para ulama mereka menyatakan apakah yang dimaksudkan perisai di sini. Perisai di sini ialah maksudnya benteng ataupun pelindung kepada kita daripada dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini hakikat perisai, hakikat ibadat puasa itu, iaitu puasa itu menjadi benteng, menjadi pelindung kepada kita apabila kita di akhirat kelak, iaitu diselamatkan daripada api neraka. As-siyamu junnah disebutkan kaitan dengan perisai kerana kebiasaannya orang bawa perisai ini ketika perang, bawa perisai, bawa pelindung ini ketika peperangan. Sebab apa? Sebab dalam peperangan adalah medan penentu, sama ada kalah ataupun menang. Kalau tak ada persediaan yang mencukupi untuk pergi ke medan perang, kalau awal-awal kita tengok musuh kita lengkap, kita tak lengkap, lebih baik kita jangan masuk berperang. Itu kaedah ataupun cara. Dan dalam ayat Quran pun sebut, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu mencampak diri kamu dalam kebinasaan. Tahu dah nak kalah ni, tapi berjuang juga atas nama jihad dan sebagainya, masuk kalah. Sebab apa? Sebab tidak cukup persediaan. Jadi bila Nabi SAW sebut as-siyamu junnah, maksudnya puasa itu adalah perisai, menunjukkan bahawa umat Islam apabila masuknya bulan Ramadan, kita kena bersedia, iaitu puasa itu supaya benar-benar menjadi perisai. Puasa itu benar-benar mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab yang nak menentukan kehidupan akhirat kita selamat ataupun tidak daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala ialah ibadat kita, amalan kita di atas muka bumi ini, antaranya ialah puasa. Kemudian kata Nabi SAW, fala yarfuth wala yajhal, iaitu orang yang berpuasa ini janganlah dia yarfuth, cakap benda-benda yang kotor, jangan dia cakap benda-benda yang keji. Maksud yarfuth ada disebut dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyam mirrafathu, iaitu dihalalkan kepada kamu pada malam-malam puasa, mirrafathu ila nisaikum, untuk menggauli isteri-isteri kamu. Itu perkataan rafath. Maksudnya perkataan rafath dikaitkan dengan hubungan, iaitu hubungan antara suami isteri. Tapi di dalam hadis ni disebut fala yarfuth, jangan cakap benda yang kotor. Maksud di sini jangan cakap perkara yang lucah, jangan cakap perkara-perkara yang membangkitkan syahwat, jangan cakap perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala puasa. Ini semua perkara-perkara yang perlu dielakkan bagi orang yang berpuasa. Wala yajhal, jangan dia buat perkara-perkara yang tidak menunjukkan dia pernah menerima wahyu daripada Allah, buat perkara-perkara yang jahiliah. Kata para ulama dalam mensyarahkan hadis ini, wala yajhal dengan maksud buat perkara-perkara yang jahil, iaitu seperti bertempik, tak ketahuan ni, bersorak-sorai, melompat-lompat, menjerit-jerit dan sebagainya. Ini termasuk dalam perkara wala yajhal, seolah-olah Islam tak pernah sampai kat dia. Kata puasa, tapi puasa itu ialah ibadat. Ibadat ni datang melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia baca Quran, tentu dia
tentu dia mendengar hadis-hadis Nabi SAW, tapi amalan dia, perbuatan seharian dia, muamalat dia, pergaulan dia tidak menunjukkan dia mendapat sentuhan wahyu, mendapat ilmu daripada wahyu. Jadi kata Nabi SAW, fala yarfuth wala yajhal. Wa ini imru'un qatalahu aw syatamah. Kalau ada satu orang yang ingin berkelahi dengan dia, ingin ajak dia ni bergaduh, ingin ajak dia ingin ajak dia bersengketa, qatalahu aw syatamahu, ataupun mencemuh, mencela dia, falyaqul inni saim, hendaklah dia berkata sesungguhnya aku berpuasa. Marratain, Nabi ulang 2 kali. Nabi ulang 2 kali. Maksudnya apa? Maksudnya bagi seorang yang berpuasa, dia boleh mengaku dia berpuasa. Ini tidak termasuk dalam perkara yang dipanggil riya. Tidak termasuk dalam perkara yang kita kata ujub, yang akan merosakkan pahala puasa ataupun merosakkan pahala ibadah. Kenapa? Kerana dengan dia mengaku bahawa dia berpuasa, dia menyelamatkan diri dia dan juga menyelamatkan orang yang nak mengajak dia berkelahi. Jadi orang yang nak mengajak dia berkelahi, tengok tak padan nak berkelahi dengan ni. Sebab apa? Sebab orang ni sedang puasa. Tunggu hari lain lah kalau nak berkelahi sungguh pun. Dan di pihak dia pula, dia dapat menyelamatkan pahala puasa dia daripada dia melakukan perkara-perkara yang merosakkan silaturahim, merosakkan ukhuwah, persaudaraan sama Islam dan sebagainya, sedangkan dia berpuasa. Maksudnya bila dalam keadaan berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala nak didik manusia ni supaya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu ni bertakwa. Jadi dengan ibadat puasa itu dia menampilkan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sabar, orang yang menjaga kata-katanya, orang yang menjaga akhlak perilakunya, budi pekertinya tinggi, orang yang pemurah. Nabi SAW dalam hadis yang lain, kana ajwadun nas, Nabi sangat pemurah, dermawan pada bulan Ramadan. Tambah-tambah apabila baginda selesai bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Jadi demikian sifat orang yang puasa, iaitu kita boleh mengaku inni saim, sesungguhnya aku puasa. Sesungguhnya aku puasa. Ini Nabi SAW mengajarkan demikian, supaya kita menyedari kedudukan kita ketika kita hendak berhadapan dengan perkara-perkara yang provokasi seperti ini. Walladhi nafsi biyadih, kata Nabi SAW, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, la khulufu famis saim, sesungguh bau mulut orang yang berpuasa. Puasa ni oleh kan kita manusia, kita bila berpuasa akan ada perubahan. Sebab apa? Sebab kita tak makan, sebab kita tidak minum untuk tempoh yang lama. Bila tak makan, tak minum untuk tempoh yang lama, ada perubahan dalaman badan kita ni, dia akan menyebabkan berubah bau mulut. Siapa-siapa pun, selagi mana dia manusia. Maka kadang-kadang perkara ini akan menyebabkan umat Islam dia akan rasa rendah diri sikit. Sebab apa? Sebab nak berhadapan dengan orang katalah orang yang non-Muslim. Masyarakat negara kita ni masyarakat majmuk. Kita nak pergi deal, kita nak pergi berurus niaga dengan masyarakat yang bukan Muslim. Mereka ni, oleh kerana mereka makan apa semua, jadi normal dia punya kitaran dalaman dia, menyebabkan bau mulut dia kurang. Berbanding dengan kita yang Muslim ini, berlaku perubahan. Kalaupun kita gosok gigi, dianjurkan kepada kita untuk bersugi. Nabi SAW anjurkan kita supaya bersugi setiap kali hendak salat. Maksudnya kita sebelum ambil wuduk tu bersugi, termasuk dalam bulan Ramadan boleh. Walaupun bersugi tetap ada perubahan bau tersebut, menyebabkan kadang-kadang kita rasa rendah diri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat perasaan umat Islam. Dengan sebab puasa, dengan sebab berubah bau mulut tadi ini, jangan kita rasa rendah diri nak pergi bermuamalah, nak pergi berurusan dengan masyarakat sekeliling. Kenapa? La khulufu famis saim atyabu indallah, lebih wangi, lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala min rihil misk, berbanding dengan bauan kasturi. Jadi bau kasturi ni wangi dah, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi. Jangan kita pergi bau pula mulut dia, tak boleh lah, nanti bahaya. Zaman-zaman Covid apa semua ni lebih bahaya lagi. Kemudian disebut oleh Nabi SAW, yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makanan dia, sama ada di hadapan khalayak
ataupun ketika dia bersendirian, duduk dalam bilik ayak seorang-seorang, duduk dalam bilik seorang-seorang, duduk dalam pejabat seorang-seorang dan sebagainya, yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makanan dia, wa syarabahu, dan juga dia meninggalkan minuman dia, walaupun secara bersendirian dalam bilik ayak. Bagi contoh, boleh dia nak cedok ayak, nak minum boleh, tapi dia tak buat, iaitu wa syahwatahu, dan juga syahwat dia, nafsu dia, min ajli, iaitu kerana aku, bukan kerana Nabi, iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dia bercampur, iaitu antara hadis yang Nabi SAW dipanggil hadis marfu' dengan hadis qudsi. Jadi campur. Jadi yang ni bahagian qudsi, iaitu min ajli, dari sudut Allah Subhanahu wa taala, dari pihak Allah Subhanahu wa taala, iaitu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat pada waktu siang, min ajli, kerana aku. As-siyamu li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan pahala kepada dia. Tuan-tuan muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ibadat-ibadat yang lain seperti ibadat salat, ibadat zakat, ibadat haji adalah ibadat yang bersifat kita kena buat. Ibadat yang bersifat kita kena buat. Kalau kita tak buat, maksudnya tak berlaku perkara tersebut. Contohnya apabila masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, kalau kita bangkit solat zuhur, maka kita telah melakukan amalan tersebut, ibadat tersebut. Kalau kita tak bangkit, duduk saja, baring saja, kita tak bangkit, tak berlaku ibadat tersebut. Demikian zakat, kalau kita tak hulurkan harta kita tak infakkan harta kita, tak akan berlaku, tak akan ditulis pahala zakat kepada kita. Demikian juga ibadat haji, kalau kita tak pergi berangkat, naik kapal terbang, pakai ihram apa semua tu, tak berlaku, tak ada wukuf dan sebagainya, tak ada haji, tidak ditulis ibadat haji kepada kita. Berbeza dengan ibadat puasa. Ibadat puasa ialah satu ibadat yang sifatnya ialah meninggalkan, bukan kita buat, tapi ibadat yang bersifat kita tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan syahwat pada waktu siang. Ini ibadat yang bersifat meninggalkan ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan taqwa, iaitu Allah Taala sebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sebab apa? Sebab takwa itu lebih berat dalam bentuk yang bersifat meninggalkan, dan ini amalan bersifat meninggalkan ini lebih mudah daripada amalan untuk kita buat. Contoh, solat kita kena jaga serba-serbi, pergerakan kita, rukun qauli kita, sebutan kita, doa, ayat Quran yang kita baca dalam solat, zikir-zikir yang kita baca dalam solat, pergerakan dalam solat, rukuk macam mana, sujud macam mana. Ada yang sujud macam anjing, Nabi tegah, Nabi larang jangan sujud sampai kena siku ni ke tanah, kena angkat sikit supaya tidak kelihatan seperti anjing. Itu solat. Dan solat ini kita boleh betulkan. Orang lain yang tak solat ataupun kita sendiri yang sedang solat, kita boleh berbetul solat kita tahu silap di mana. Kita boleh betulkan. Kalau terlebih rakaat, kita sujud sahwi. Kalau kurang rakaat, kita tambah rakaat. Kalau orang lain baca salah, kita boleh perbetul. Itu sifat solat. Berbeza dengan puasa, orang lain puasa, kita tak boleh nak perbetul puasa dia. Kalau dia mengumpat, kalau dia melakukan fitnah, dia bercakap kotor dan sebagainya, kita boleh perbetulkan yang dia cakap itu. Tapi puasa dia kita tak boleh betulkan. Kita boleh kata, kita boleh sebut dia kata kita suruh senyap, ataupun kita larang dia jangan ni mengumpat makan daging saudara sendiri bagi contoh. Dia boleh diam, kita perbetulkan yang ucapan dia, tapi puasa dia kita tak boleh perbetulkan. Demikian bukan dia, kita sendiri pun kita puasa, kita tak boleh betulkan puasa kita, sebab ibadat puasa ialah sifatnya meninggalkan. Tak boleh nak perbetul. Macam mana kita nak tahu puasa kita kualiti tak kualiti? Sendiri pun tak tahu. Kita dari sudut ikhlas kita dengan Allah SWT, kita nak nilai pahala puasa kita semalam dengan hari ni macam mana, itu pun kita tak boleh nak nilai. Kalau salat kita boleh nilai, kita rasa subuh tadi kita khusyuk, tengah hari kita oleh kerana banyak sibuk macam-macam, kita rasa tak berapa khusyuk, kita boleh nilai salat kita. Tapi puasa kita tak boleh nilai. Dengan sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu li, puasa itu urusan aku, kata Allah SWT. Kamu puasa, kamu tinggal makan, kamu tinggal minum, kamu tinggal syahwat sehari. Nak bahagian pahala, nak bahagian ganjaran untuk kamu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan ganjaran untuk pahala puasa tersebut. Ini keistimewaan pahala puasa, ini keistimewaan ibadat puasa yang Allah Subhanahu wa taala
kurniakan kepada umat Islam. Allah SWT berikan kepada umat Islam. Kemudian kata Nabi SAW, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan satu kebaikan itu digandakan seperti melakukan 10 kali ganda, seperti melakukan 10 kali kebaikan. Contohnya kita solat ataupun kita puasa satu hari, seolah-olahnya kita diberikan pahala seolah-olah kita puasa 10 hari. Tapi jangan kita puasa 3 hari saja kita kata dah dapat 30, bukan maksud dia macam tu. Nak sebut sebagai suatu motivasi kepada kita berkaitan dengan amalan yang kebaikan ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala gandakan kepada kita 10 kali ganda. Jadi jangan kata kita rasa lemah, jangan kita rasa kurang berkaitan dengan ibadat-ibadat dan sebagainya. Jangan kita rasa tak berbaloi untuk kita hadir solat dan sebagainya. Tidak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 10 kali ganda kebaikan. Jadi itulah yang mungkin dapat sama-sama saya kongsikan pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan baki lagi Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakan ibadat dan merebut ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada kita. Sebab apa? Sebab kalau kita sebut, betul juga satu pihak sebut madrasah Ramadan, betul. Iaitu Ramadan ini, dengan kehadiran Ramadan menjadi satu sekolah kepada kita. Sebagian orang cuba upgrade, kata universiti lah dan sebagainya. Tak apalah, tempat kita belajar buat amalan, qiyamul lail, qiyam pada waktu malam, siang puasa dan sebagainya. Itu sebagai satu madrasah. Tapi kadang-kadang kita tengok bila sebut madrasah, sekolah, kita tengok anak-anak kita tengok cucu-cucu kita hari Ahad ataupun sini sekolah hari Ahad, hari Sabtu besok nak pergi sekolah, susah nak bangkit. Sebab apa? Sebab dia rasa letih, dia rasa tak bersedia, dia rasa nak berhadapan dengan sekolah, kawan-kawan, cikgu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak sekolah. Hari cuti rasa seronok. Tapi satu lagi, sebenarnya satu sudut yang perlu kita pandang bulan Ramadan, selain daripada madrasah Ramadan, kita tengok madrasah Ramadan sebagai musabaqah, sebagai satu pertandingan, yang mana Al-Quran sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Jadi dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan macam-macam rahmat dia pada kita, untuk kita berlumba-lumba merebut segala kebaikan. Siang hari ada kebaikan rahmat yang Allah beri, malam hari ada kebaikan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Kita hendaklah berlumba, bukan berlumba berapa rakaat kita tarawih, ada 20 ada 8, jadi kita 8 rasa sedih, rasa kurang. Bukan. Sebab apa? Sebab yang dinilai oleh Allah, apa yang kita nak berlumba ini ialah ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang amalan dia ahsan, yang paling baik, yang paling kualiti, yang paling menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu amalan yang paling kualiti. Itulah yang kita nak rebut dalam bulan Ramadan. Jadi kita nak keluar daripada bulan Ramadan, kita masing-masing sama-sama kita ni bersaing. Siapakah yang keluar pada Ramadan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu? Siapakah yang keluar daripada Ramadan dia mendapat rahmat daripada Allah? Siapakah yang akan keluar daripada Ramadan mendapat kebaikan-kebaikan? Dan siapa yang keluar daripada Ramadan tak dapat apa-apa? Kita semua ni sedang berlumba antara satu sama lain, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita semua, dan kita direzekikan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, dan diberikan ganjaran syurga. Jadi sekadar itulah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.